Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya AA dalam AA TV. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih untuk korang yang dah klik video ni. Dan jangan lupa untuk layan juga video-video saya yang lain. Dan kalau korang belum tekan tombol subscribe, sila tekan tombol subscribe dulu supaya nanti korang tak ketinggalan video-video saya yang akan datang. Dan yang paling penting, it's free. Okay? Baiklah, dalam kisah ngeri kali ini, saya akan berkongsi dengan korang tentang kisah Dr. Marcel Petiot yang juga merupakan seorang pembunuh bersiri di Perancis pada tahun 1946. Malah pada masa tu, dia lebih dikenali sebagai Dr. Setan, tahu tak? Okey, nama penuh dia ni panjang sangat tau, iaitu Marcel André Henri Félix Petiot. Dia dilahirkan pada 17 Januari 1897. Korang bayangkan masa dia kecil lagi, masa tu umur dia 11 tahun tau. Dia pergi random tembak dalam kelas dia guna pistol ayah dia. Lepas tu dia pergi ajak kawan perempuan dalam kelas dia tu untuk buat hubungan seks. Masa dia umur 17 tahun pula, dia pergi rompak kotak pos yang kotak orang letak surat tu. Dan masa tu dia didakwa sebab menyebabkan kerosakan harta benda awam. Akhirnya dia kena buat ujian psikiatri tau. Psikiatri ni untuk orang-orang yang ada sakit otak lah. Kalau kita, mungkin kita akan panggil dia tu gila macam tu. Daripada situlah orang mula tahu yang dia ni ada sakit mental. Jadi penyakit dia ni mula disahkan oleh doktor masa tu pada tahun 1914. Petiot masa tu boleh dikatakan salah seorang daripada pelajar yang bijak pandai. Tapi masalahnya satu je, dia selalu buat hal dekat sekolah tau. Sampaikan banyak kali jugalah dia kena buang sekolah disebabkan perangai dia tu. Tapi dia berjaya juga untuk tamatkan sekolah dia di akademi khas pada tahun 1915. Tak lama lepas tu, Perang Dunia Pertama pun berlaku. Dan dia jadi salah seorang sukarelawan untuk pergi berperang. Kiranya dia jadi tentera Perancis. Dah, lepas tu dia pergilah berperang. Zap, siap. Jadi dia menang. Jadi dia beralihlah ke pertempuran kedua. Masa pertempuran kedua tu, dia tercedera dan juga terbakar. Masa tu dia berperang dekat Ends. Dan sebab dia dah cedera tadi, orang pun suruh dia berehat je kan dan rawat luka dia tu. Sampaikan dia dikirimkan ke beberapa rumah rehat. Tapi dekat rumah rehat tu sekali lagi dia buat hal. Pada satu hari tu, dia ditangkap sebab dia mencuri selimut tentera, morfin dan juga peralatan tentera yang lain. Bukan tu je tau, dia juga curi gambar, dompet dan juga surat. Kalau curi dompet tu, fahamlah kan? Mungkin dia nak ambil duit dalam tu. Tapi kenapa curi surat? Lagipun surat-surat tu bukan untuk dia pun, untuk orang lain. Jadi sebenarnya untuk apa dia curi surat-surat tu? Okey, lepas dia dah ditangkap tadi, dia dipenjarakan di penjara Orléans. Tak lama lepas tu, sekali lagi dia dibawa jumpa psikiatri di Fleury-les-Aubrais dekat dengan penjara Orléans tu. Dan kat sanalah dia didiagnosis dengan pelbagai penyakit mental. Rupa-rupanya penyakit mental ni bukan ada satu, tapi ada banyak lagi kategori-kategori penyakit mental tu tau. Jadi pada Jun 1918, dia diserahkan balik kepada kamp yang tempat dia berkhidmat tadi. Tapi lepas 3 minggu je dia ada dekat kamp tu, dia pergi bom kaki dia sendiri tau. Katanya masa tu memang dia dah mental breakdown dah. Last kali dia diberhentikan dan kerajaan Perancis bagi dia pencen awal sebab kecacatan. Tapi sebenarnya kerajaan Perancis ni memberhentikan dia sebab dia punya tingkah laku yang tak normal. Dan doktor yang cek tahap kesihatan dia ni pun suggest untuk berhentikan dia daripada membahayakan orang lain. Jadi lepas perang tu, Petiot ni sama belajar tau. Sebab adalah tawaran dekat veteran perang ni untuk sama belajar. Tadi kan saya ada cakap yang dia ni tergolong daripada orang-orang yang bijak juga. Jadi masa tu dia buat degree perubatan dalam masa 8 bulan je. Bijak kan? Lepas tu dia ditawarkan intern dekat hospital sakit jiwa dekat Évreux. Lepas dah intern tadi, akhirnya dia terima juga ijazah perubatan dia pada 1921. Dan akhirnya dia berpindah ke Valneuil-Souillon. Masa dia kerja dekat Valneuil-Souillon ni, dia bukan je terima bayaran daripada pemerintah je tau. Atau gaji dia lah masa tu daripada kerajaan. Tapi dia juga menerima bayaran-bayaran daripada pesakit untuk khidmat merawat pesakit tu. Sebenarnya masa dia kerja kat sini, dia dah mula berjinak-jinak dengan penggunaan dadah tau. Lepas tu lama-lama dia jadi penagih. Orang lain kalau dah kerja mestilah nak bina nama kan. Nak bina nama dengan benda-benda yang baik. Tapi dia ni lain tau. Dia ni pun terkenal juga. Tapi terkenal dengan mengamalkan perubatan yang meragukan. Contohnya dia membekalkan dadah. Dia buat perguguran secara haram. Lepas tu dia juga mencuri. Ada sumber yang mengatakan pembunuhan pertama dia ni mungkin Louis Delaveau. Yang mana Louis ni adalah kekasih dia pada tahun 1926. Louis ni adalah anak kepada salah seorang pesakit dia yang dia tengah rawat time tu tau. Jadi Louis ni dia hilang pada Mei 1926. Lepas tu adalah jiran Petiot ni yang bagi tahu polis. Dia ada nampak Petiot ni memasukkan beg bagasi ke dalam kereta. Bila polis buat siasatan, polis tak jumpa apa-apa pun. Dan akhirnya kes tu terkubur macam tu je.
Pada tahun tu juga, dia berjinak-jinak untuk masuk politik tau. Dia calonkan diri dia sendiri untuk jadi Datuk Bandar. Lepas tu dia main tipu dengan mengupah samseng-samseng ni untuk buat kacau dekat perbahasan pihak lawan dia. Tak lama lepas tu, dia menang. Masa dia jadi Datuk Bandar tu, banyak jugalah dana-dana untuk pembangunan bandar kat situ dilenyapkan. Maksudnya dia ambil lah. Jadi pada tahun 1927, dia berkahwin dengan Georgette Lablaye ni tau. Georgette ni adalah anak orang kaya. Ayah dia ada banyak sangat tanah. Dan ayah Georgette ni merupakan pengusaha daging yang terbesar dekat Singleay. Dan tak lama lepas tu, isteri dia melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Gerard. Lepas tu, orang yang pangkatnya lebih tinggi daripada Petiot ni dapat banyak aduan tentang Petiot. Pertama pasal curi dana. Dan yang kedua adalah perjanjian keuangan yang tak jelas. Dan akhirnya dia digantung daripada menjadi Datuk Bandar pada 1931. Dan last sekali, dia sendiri yang undurkan diri. Tapi korang tahulah kan, kalau ahli politik ni, dia kan banyak penyokong. Sampai ke ahli Dewan Kampung masa tu pun tarik diri juga daripada jawatan dia. Ahli Dewan Kampung ni mungkin, kalau kita ketua kampung lah kot. Kiranya geng pengikut yang setia lah kan. Bos cabut, anak buah pun cabut juga. Mantap. 5 minggu lepas tu, pada 18 Oktober, dia dilantik pula menjadi ahli majlis Yon Department. Kira ramai lagi lah yang percaya kat dia kan. Pada tahun 1932 pula, dia dituduh mencuri elektrik dekat kampung. Dan masa itulah dia hilang kerusi Dewan tau. Lepas tu pada tahun 1933, dia berpindah ke Paris. Jadi dekat Paris itulah dia cipta nama dia sebagai seorang doktor. Tapi sekali lagi, dia bukan dikenali dengan benda yang baik tau. Tapi dia dikenali sebagai doktor yang boleh memalsukan kematian. Dapat buat duit lagi lah dia. Dan lepas tu tersebarlah kabar angin yang mengatakan dia ni ada buat perguguran bayi secara haram. Dan juga dia tu ketagih dadah. Pada tahun 1936, dia dilantik sebagai Médecin d'État Civil. Yang mana pada masa tu lagi senanglah untuk dia keluarkan sijil kematian palsu. Jadi awal mula pembunuhan bersiri dia ni adalah pada tahun 1940 tau. Masa tu Jerman kalah dalam perang. Jadi lepas Jerman dah kalah tadi, semua warga Perancis yang ada dekat Jerman tu kena paksa jadi buruh paksa tau. Dan adalah beberapa orang Perancis ni yang datang jumpa Petiot untuk minta Petiot ni buat surat perubatan palsu untuk mereka yang mengatakan mereka ni ada kecacatan. Jadi orang Perancis yang ada surat perubatan palsu tadi, dia orang terlepas lah daripada menjadi buruh paksa. Dia juga ada merawat penyakit-penyakit orang Perancis yang balik daripada Jerman tu. Jadi orang kata buruk-buruk manusia ni ada juga sisi baiknya kan. Jadi tak lama lepas tu dia ada satu kod nama ni tau. Nama dia Dr. Eugene. Nama ni lah yang dia gunakan untuk buat jenayah. Jadi adalah orang-orang yang dikehendaki oleh tentera Jerman ni datang jumpa dia. Sebab katanya dia ada cara untuk menyelamatkan orang-orang ni. Dia cakap dia boleh je nak hantar orang-orang ni ke laluan Argentina untuk melarikan diri. Dan dia cakap dia boleh je nak hantar dekat Amerika Selatan ke, nak hantar dekat Portugal ke. Tapi masa tu dia cas 25,000 francs seorang untuk penghantaran tu. Dia buat kerja ni bukan seorang-seorang tau. Ada 3 lagi rakan subahat dia. Okey, nama dia ni memang susah sikit untuk saya baca, tapi saya akan cuba baca jugalah. Pertama, Rolf Fourier. Kedua, Edmond Pintard. Yang ketiga, Reine Gustave Nezonde. Betul tak? Jadi 3 orang ni lah sebenarnya yang pergi cari mangsa-mangsa. Lepas tu bawa dia jumpa dengan Dr. Petiot ni tau. Lepas tu 3 orang ni menyebarkan berita yang mengatakan Dr. Eugene ni boleh tolong kalau dia orang nak lari daripada situ. Jadi kebanyakan orang yang mencari Dr. Eugene ni adalah orang Yahudi, orang yang menentang kerajaan dan juga penjenayah biasa. Jadi bila mangsa ni datang jumpa dia beritahu mangsa ni, kalau kau nak pergi ke Argentina tu boleh, tapi pegawai dekat sana akan cek dulu kesihatan kau ni sihat ke tidak. Jadi pegawai dekat sana tak nak orang yang berpenyakit masuk ke negara dia. Jadi aku injek dulu engkau dengan ubat ni, nanti kalau pegawai kat sana cek, engkau dah boleh lepas sebab kau dah tak ada penyakit. Macam gitulah dia cakap. Lepas tu mangsa-mangsa ni sebab nak lari daripada situ, mestilah dia cakap, ya boleh. Yelah orang terdesak kan. Tapi sayangnya apa yang disuntik dekat mangsa-mangsa dia tadi bukannya ubat, tapi sianida. Jadi sianida ni adalah salah satu bahan kimia yang boleh menyebabkan kematian tau. Jadi lepas mangsa-mangsa tu mati, dia akan ambil semua barang yang berharga daripada mangsa dia. Lepas tu dia buang mayat mangsa dia. Mula-mula dia buang mayat mangsa dia dekat scene tau. Tapi lama kelamaan dia upgrade sikit caranya. Dia start untuk lupuskan sendiri mayat tu dengan merendam mayat tu dalam chemical supaya cepat mereput ataupun dibakar je. Jadi pada tahun 1940 dia start buat jenayah ni kan. Dan pada 1941 dia dah boleh beli rumah dah pun. Masa tu dia beli rumah dekat Bourgeois. Kira kaya lah dia ni kan. Jadi nak dijadikan cerita, pada minggu yang sama dia beli rumah tu, ada seorang ahli kerajaan ni tahu, nama dia Henry Lafon. Dia baru je balik ke Paris untuk ambil anggota baru untuk Gestapo Perancis. Kalau korang nak tahu, maksud Gestapo ni adalah unit rahsia dalam pasukan polis tau. Jadi pada tahun 1943, Henry ni dia ada dengar kabar angin yang mengatakan ada laluan untuk pemberontak ni melarikan diri. Lepas tu dia selidik lah kan.
Dan ada seorang ejen kerajaan juga, nama dia Robert Jochen. Jadi Robert ni dia paksa salah seorang banduan tu untuk menyamar tau. Nama banduan tu adalah Yvonne Dreyfus. Jadi dia paksa banduan ni untuk cari tahu tentang laluan-laluan tadi. Tapi lepas banduan ni pergi usah-usah laluan tadi, dengan banduan ni sekali lenyap tau. Tak ada kabar berita. Last sekali ada seorang pemberi maklumat ni, dia bocorkan ada 3 orang kawan Patriot ni yang sedang giat mencari mangsa. Tak lama lepas tu 3 orang rakan subahat Patriot tadi ditangkap. Mula-mula dia orang soal, tak ada satu pun yang nak mengaku, tak ada satu pun yang nak buka mulut. Tapi lepas dia orang kena siksa dengan macam-macam barang siksaan tu, barulah salah seorang daripada mereka bagi tahu yang Dr. Eugene tu sebenarnya adalah Marcel Patriot. Lepas tu seorang je antara 3 orang rakan subahat tadi yang dilepaskan. Nama dia Nezodet. Yang 2 lagi dipenjarakan selama 8 bulan. Jadi pada 11 Mac 1944, jiran Patriot ni ada pergi mengadu dekat polis tau, yang mengatakan rumah mereka ni ada bau busuk. Lepas tu dia bagi tahu yang ada api besar yang keluar daripada cerobong rumah Patriot tu. Jadi pihak polis tadi bila dia dapat aduan macam tu, dia orang bawa lah dengan bomba sekali. Dia dah takut berlaku kebakaran ke apa kan. Bila semua anggota dah sampai kat rumah tu, dia orang masuk ke rumah tu tau. Bila dah masuk rumah tadi, dia carilah kat mana ada sumber api tu kan. Rupa-rupanya sumber api tu datang daripada ada satu ruang bawah tanah tu tau. Dan di situ sebenarnya ruang dapur arang batu. Lepas tu mereka semua terkejut sebab dia orang tengok dekat dapur tu dan juga dekat dalam api tu ada banyak sangat mayat manusia. Jadi pada 14 Mac 1944, Limanti ni ada buat laporan yang mengatakan ada penemuan dekat rumah Patriot tu. Jadi penemuan pertama yang dilaporkan, ada banyak mayat yang dijumpa dekat ruang bawah tanah tadi. Macam yang saya cerita tu lah. Yang kedua, kat ruang belakang rumah Patriot tu pun ada diorang jumpa mayat-mayat juga. Dan mayat-mayat tu ada dalam beg kambas. Penemuan ketiga, kat rumah dia tu polis jumpa banyak sangat bahagian-bahagian badan yang dah dipotong. Dan polis sahkan sekurang-kurangnya 10 mangsa yang dah dipotong tu. Dan penemuan keempat, dekat rumah dia tu pun ada banyak barang-barang mangsa tau. Macam beg pakaian dan barang-barang yang lain. Lepas tu apa lagi? Heboh lah dengan berita ni kan. Jadi lepas penemuan tu, dalam 7 bulan jugalah dia pergi menyorok rumah kawan dia. Lepas tu dia bagi tahu kawan dia yang Gestapo ni sedang cari dia dan nak tangkap dia sebab dia dah bunuh orang Jerman dan juga perisik-perisik Jerman. Lepas tu disimpan jambang tebal-tebal, tak nak bagi orang kenal dia. Pada tahun 1944, masa tu dekat dengan kemerdekaan Paris, Patriot ni ditukar nama dia tau kepada Henry Valery. Dari situlah dia mula masuk ke Angkatan Dalaman Perancis dan dia jadi kapten yang ditugaskan untuk soal jawab banduan. Lepas tu ada surat khabar yang bercerita pasal Patriot ni tau. Masa tu kan Patriot tak ditangkap lagi. Lepas tu peguam bela Patriot yang membela dia masa kes dadah tadi, dia bagi tahu yang dia terima surat daripada Patriot dan Patriot cakap dakwaan atas dia tu semuanya tak benar. Daripada situlah polis ditahu yang Patriot ni masih lagi ada kat Paris. Tak lama lepas tu polis mulakan pencarian dengan nama Henry Valery tadi. Jadi pada 31 Oktober 1944, ada orang yang kenal panggilan Patriot ni tau. Dia ni nampak Patriot ada dekat stesen Paris Metro dan dia terus laporkan ke pihak polis. Jadi kat situlah dia ditangkap. Masa pihak polis tangkap Patriot ni, pihak polis jumpa satu pucuk pistol, 31,700 duit French dan juga 50 set pengenalan diri. Agaknya dia selalu tukar identiti kot. Lepas tu Patriot ni dipenjarakan di penjara La Santé. Dia cakap dia ni tak bersalah sebab dia hanya membunuh musuh-musuh Perancis je. Yang kes mayat dalam rumah dia tu pula, dia cakap dia jumpa satu timbul mayat yang ada dekat dengan rumah dia pada Februari 1944. Dia cakap mayat-mayat tadi adalah pihak penentang yang dah belut masa tu. Kiranya itu adalah daripada dakwaan Patriot. Tapi bila polis siasat, Patriot ni sebenarnya tak ada pun berkawan dengan mana-mana kumpulan penentang. Jadi macam mana Patriot ni tahu yang mayat-mayat tu semua orang-orang penentang? Jadi sebenarnya kumpulan-kumpulan penentang yang dicerita tu tak wujud pun. Dan tak ada bukti pun yang ada eksploitasi berlaku. Jadi lepas tu pada 19 Mac 1946, pendakwa menuduh dia dengan 27 tuduhan membunuh tau. Dan 135 tuduhan jenayah kesemuanya. Malah dia dianggarkan dah kaut keuntungan sebanyak 200 juta French tau. Ini melibatkan semua jenayah yang dia lakukan. Lepas tu dia bela diri tau. Tapi dia kena lawan dengan 12 peguam sivil yang diupah oleh keluarga-keluarga mangsa. Lepas tu sempat lagi dia ejek macam ni tau. Entah-entah mangsa yang kau cakap mati tu ada je dekat Amerika sana. Dia guna pengenalan palsu. Macam gitu. Lepas dah buat perbicaraan tadi, akhirnya dia mengaku dia dah bunuh 19 orang je daripada 27 orang tau. Dan dia cakap orang-orang yang dia bunuh tu sebenarnya orang Jerman dan juga pengintip-pengintip Jerman. Jadi berkorban untuk negara lah kiranya ni. Jadi peguam bela dia ni berusaha sedaya upaya untuk tunjukkan bahawa Patriot ni sebenarnya adalah pahlawan. Pahlawan yang berjuang untuk tanah air, bangsa dan negara.
Jadi peguam bela dia ni listkan jasa-jasa Patriot ni. Korang nak tahu apa? Pertama, dalam tempoh jajahan Jerman tu, dia terlibat dalam aktiviti penentangan tau. Dengan mengembangkan senjata rahsia, dengan membunuh orang-orang Jerman ni tanpa meninggalkan bukti-bukti forensik. Yang kedua, dia menanam perangkap-perangkap Bobby di seluruh Perancis. Yang ketiga, dia mengadakan pertemuan peringkat tinggi antara geng-geng sekutu. Dan yang keempat, dia bekerja dengan kumpulan anti-fasis Selangor. Selangor? Spanyol. Tapi hakim ni sebenarnya dia tak terkesan pun dengan cerita-cerita Patriot tu. Lepas tu dia dijatuhkan hukuman mati dengan kepalanya dipenggal pada 25 Mei tahun tu. Wallahualam. Jadi kisah pembunuh bersiri kali ni begitu. Jadi pengajaran untuk kisah kali ni adalah jangan dibutakan hati, mata, fikiran dengan harta. Korang perasan tak? Setiap kali dia buat kejahatan, mesti akan ada duit ataupun harta benda yang dia akan dapat. Mana taknya, dengan keseluruhan jenayah yang dia buat ni, dia boleh dapat 200 juta francs tau. Banyak gila tu. Mencari harta tu tak salah. Tapi niat tu tak menghalalkan segala macam cara kan. Jadi carilah harta korang dengan cara yang halal. Supaya nanti hidup kita semua diberkati. Jadi saya rasa sampai di sini dulu untuk video saya kali ni. Jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share. Dan saya nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada korang semua yang dah tonton video ni. Semoga korang semua bahagia di sisi keluarga tersayang. Dan jangan lupa follow Instagram saya, Siti Ashraf Abdullah. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.